Imamat Kula Kerai. Terima kasih untuk pengerusi. Saya juga ingin turut berbahas di peringkat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang menyentuh di bawah B24 40,000 pembangunan perindustrian. Kita mengalu-alukan pengumuman kerjasama ataupun joint venture antara Proton dengan sebuah syarikat delegasi kereta yang berkedudukan nombor 3 di Jepun, iaitu Honda. Dan kita berharap kerjasama kali ini akan dapat membantu pembangunan industri otomotif kita, bukan hanya sekadar membawa masuk kereta-kereta yang telah dibina dan dipasang di Malaysia, dan kemudiannya mungkin menukar nama ya untuk di Malaysiakan, tetapi saya berharap ianya dapat memindahkan teknologi yang penting seperti teknologi pembuatan enjin yang mana akan dapat menambah kekuatan industri otomotif kita. Sejak dimulakan kerjasama dengan beberapa syarikat sebelum ini seperti Mitsubishi ya, dan juga Daihatsu mungkin oleh syarikat yang lain, kita hanya membawa model-model dengan pengubah suaian. Misalnya Mitsubishi yang terbaru dalam 2010 kalau saya tak silap, kita namakan sebuah kereta Mitsubishi itu dengan nama Inspira. Ya, kalau tengok dari belakang sama saja. Jadi kita tidak mahulah Honda Accord yang akan masuk nanti menjadi perdana 2 ke atau perdana X ke ya. Tetapi merupakan suatu kerjasama yang dapat membina imej baru dalam industri otomotif kita. Barulah kita boleh berbangga akan kejayaan industri otomotif kita. Di samping itu, saya pernah menanyakan di Dewan ini melalui soalan yang dijawab oleh Menteri, sama ada Kementerian bersedia ya untuk menurunkan cukai excise kereta, duty excise kereta untuk memurahkan harga dan membolehkan rakyat Malaysia menikmati kereta-kereta yang agak baik dengan harga yang berpatutan. Maka antara jawapan yang diberikan ialah tidak masih lagi menjalankan kajian mengenai kemungkinan tersebut dan mengambil kira bahawa penurunan harga kereta tidak semestinya bergantung kepada penurunan cukai excise, tetapi ada elemen lain seperti pengiklanan, pengangkutan dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanyakan bila kajian ini akan sempurna dilaksanakan dan bila keputusannya yang mungkin akan dimaklumkan kepada kita di Malaysia ini supaya rakyat dapat menikmati suatu kemudahan pembelian kereta yang lebih munasabah. Untuk mengurusi, saya ingin juga membangkitkan satu jawapan daripada Menteri berkaitan dengan perdagangan antarabangsa kita, bahawa pelaburan ataupun jumlah perdagangan kita dengan Amerika Syarikat dan Eropah menurun berbanding dengan peningkatan di negeri China. Saya ingin bertanya di bawah matrik ni ataupun di bawah misi-misi dagang kita, apakah langkah-langkah yang lebih proaktif yang kita akan ambil ya, bukan untuk menamatkan ataupun mengurangkan kerjasama dengan Amerika Syarikat dan Eropah, tetapi dengan China ini, adakah kita akan membahagi-bahagikan negara China ini kepada, oleh kerana saiznya besar dan rakyatnya pun ramai, sewajarnya ianya dilihat macam sebagai suatu benua, satu kontinen dengan berbagai-bagai negeri di dalamnya. Artinya daerah-daerah di negeri China itu sewajarnya mempunyai pejabat-pejabat dagangan kita, supaya kita boleh berurusan bukan hanya dengan 2 atau 3 pejabat di Guangzhou, di Beijing ataupun di Shanghai, tetapi di merata tempat di negeri China, supaya perdagangan yang semakin besar ini dapat dimanfaatkan oleh kedua-dua pihak. Di samping itu, untuk pengerusi, kita melihat statistik yang ada menunjukkan bahawa
dalam bab pembangunan perindustrian ini juga, dan juga berkenaan dengan pelaburan yang masuk pelaburan asing ini, didapati bahawa dalam 6 bulan pertama tahun ini berlaku penurunan 25% daripada pelaburan asing. Saya nak tanyakan kepada Menteri, itu anggaran 25% ataupun sama ada ianya betul, dan kalau ianya berlaku sedemikian, apa punca-puncanya penurunan ini? Di samping itu saya juga ingin tahu ada pelaburan yang dirancang dan berapa banyak yang telah direalisasikan, realized investment, berbanding dengan hanya hasrat-hasrat sahaja. Dan kalau boleh, apakah sektor-sektor yang terlibat dengan pelaburan-pelaburan baru ini, dan sama ada pelaburan ini diagihkan secara adil ke serambi-serambi atau koridor yang telah dibentuk di Malaysia ini, dan tidak hanya misalnya pergi ke suatu tempat pelaburan baru di Iskandar. Itu pertanyaan saya. Yang seterusnya, Tok Pengerusi, kita juga melihat pelaburan kita berlaku net outflow, 16 dalam suku pertama, 16 ataupun 17 bilion keluar, 94 bilion masuk, yang memberikan net outflow lebih kurang dalam 7 bilion lebih. Sedikit penelitian mengenai pelaburan kita yang keluar ini mendapati bahawa sektor yang terlibat dibiayai oleh pelabur kita dalam negara di luar negara ialah di sektor keuangan dan juga sektor perkhidmatan. Jadi ini memberikan gambaran bahawa pelabur-pelabur kita dalam negara semacam sudah hilang keyakinan untuk melaburkan wang mereka dalam negara kita, di sektor keuangan dan juga perkhidmatan ini. Kita mengalu-alukan mana-mana para peniaga kita untuk melabur di luar negara, dan membawa balik hasil ke dalam negara. Tetapi apabila sektor-sektor keuangan dan juga servis ini menjadi tempat pelaburan oleh pelabur-pelabur kita, ianya memberikan satu isyarat yang kurang baik kepada perkembangan industri dalam negara kita sendiri. Datuk Pengerusi, saya ingin menyambung apa yang dibangkitkan oleh Rembau tadi mengenai bagaimana kita hendak mencapai kedudukan negara maju dengan pendapatan tinggi. Kita harus menjaga industri ataupun perindustrian dan ekspor kita ke negara-negara tradisi kita seperti Amerika Syarikat dan Eropah, dengan tidak hanya melihat secara umum bahan-bahan yang kita eksporkan di sana, tetapi nilai tambah yang sepatutnya dikaji, diteliti, supaya barangan kita itu sentiasa mempunyai nilai yang baru dan minat yang baru di negara tradisi kita ini. Kalau kita hanya mengekalkan pengeksportan barang-barangan biasa kita seperti yang disebut oleh Rembau tadi, maka sudah tentulah saingan-saingan yang akan kita hadapi seperti dari negara China akan begitu kuat, dan kita tidak akan mampu untuk bersaing. Kalau kita menggunakan alasan bahawa negara China mempunyai kos tenaga kerja yang rendah, ini adalah sepatutnya menjadi peluang kepada kita untuk bertukar kepada pengeksportan barangan, berintensifkan modal, berintensifkan ilmu ataupun knowledge, supaya ianya berbeza daripada apa yang boleh disediakan oleh negara seperti China. Dengan cara itu kita akan sentiasa boleh bersaing ataupun menerima permintaan yang tinggi sentiasa daripada negara rakan perniagaan tradisi kita seperti Amerika dan juga Eropah, yang dikhabarkan dalam jawapan minggu lepas oleh Menteri berlaku penurunan jumlah dagangan Malaysia dengan kedua-dua negara yang berkenaan. Yang terakhirnya, Datuk Pengerusi, saya ingin bertanya mengenai Matrade ini. Ianya
mendapat peruntukan yang banyak untuk mengadakan siri-siri pameran perdagangan, ya, dengan menyediakan anggaran 32 misi pameran dagangan pada tahun depan. Saya ingin bertanyakan, bagaimana kita meletakkan sasaran bagi setiap pameran dagangan antarabangsa yang kita sertai, yang besar-besar, ya? Apakah setimpal dengan hasil yang kita perolehi dalam meningkatkan jumlah pelaburan dan juga dagangan dengan tempat-tempat, 32 tempat yang kita sertai pada tahun ini pun 32, tahun 2012, dan tahun depan pun 32, saya dimaklumkan. Jadi apakah setimpal dengan jumlah pelaburan yang kita buat untuk menghantar misi-misi pameran dan juga promosi dagangan kita di tempat-tempat yang dimaksudkan. Sekian, terima kasih.